Apa pandangan Ustadz tentang jamaah tabligh? Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi, ulama hadis dari India, tak boleh bagi tazkirah macam ini ramai-ramai. Bila bagi tazkirah ramai macam ini, maka akan ditangkap. Jadi bagaimana cara ulama ahli hadis Maulana Zakaria Kandahlawi, Maulana Ilyas berdakwah? Dari pintu ke pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kya hal hai? Diki. Acha kos hota hai. Saya dulu duduk kat Maghribi, satu asrama dengan pelajar India. Saya susah nak berjanji dengan dia. Saya susah nak bezakan iya ke tidak. Jadi kita pergi, ayo, iya ke apa tidak? Tapi orangnya baik. Sampai hari ini saya ingat. Namanya Abu Ahmad, baik. Mudah-mudahan Allah menyatukan kami di surga Jannatul Firdaus. Jadi di India ini susah nak bagi tazkirah. Dulu masa Zakaria Kandahlawi dan Maulana Ilyas, akhirnya mereka membuat sebuah metode. Yang kaya-kaya, yang banyak duit, pergilah. Awak kaya banyak duit? Ya, pergi 3 hari. Awak lebih kaya lagi? Iya, pergi 4 bulan. Makanya nanti bila nampak ada jamaah tabligh, dia cakap sini, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Itu bukan maknanya bini 4. Dia nak khuruj 4 bulan. Yang lebih kaya lagi, anak-anak dah nikah semua, bini pula dah meninggal, bini baru belum dapat. Ekonomik dia baik, maka dia khuruj 1 tahun pergi berdakwah dari pintu ke pintu. Inilah yang sebenar-benar dakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Dakwah itu artinya bukan tazkirah. Dakwah itu mengajak orang dari tak sembahyang ke sembahyang, mengajak orang dari tak ke masjid. Abdul Somad bukan pendakwah, sebab Abdul Somad bagi tazkirah pada orang yang sudah di dalam masjid. Yang berat itu siapa? Yang mengajak dari jalan-jalan, dari kebun-kebun, dari korporat, dari office. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Mari kita ke masjid. Saja ajak saya. Saya memang nak masuk neraka. Orang kasar dengan dia, dia senyum juga. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Mari kita ke surau Tuan Haji. Awak nak ajak saya ke surau? Awak belum lahir, saya dah haji tau. Tapi mereka terus. Inilah sebenar-benar dakwah. Maka jangan sebut mereka tabligh, sebab mereka tak ada menyebut diri tabligh. Ini adalah dakwah sunnah, mengikut dakwahnya Nabi dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mampu ikut, tak mampu jangan ejek. Mereka guna sorban, sunnah. Nabi pakai sorban imamah. Ustaz kenapa tak pakai sorban? Saya ada sorban di rumah 2 meter panjang. Saya pasang besar, hilang hidung. Bukan saya nak olok-olok sorban. Pakai sorban imamah sunnah. Pakai jubah baju putih sunnah. Mereka pakai minyak wangi, harum-harum sunnah. Maka mereka adalah dakwah sunnah. Kalau sanggup ikut. Mereka pakai janggut sunnah. Ini jamaah tabligh ini sesat lah Ustaz. Di mana sesatnya? Mereka guna jubah, Nabi pakai jubah. Mereka pakai sorban, Nabi pakai sorban. Mereka pakai janggut, Nabi pakai janggut. Jangan ejek orang berjanggut. Saya tengok awak berjanggut ni macam kambing lah. Awak kata saya kambing? Iya. Awak tak berjanggut, anjing katanya. Berkelahi sesama orang Islam dalam masjid. Yang gelak siapa? Yang tak sembahyang. Kenapa mereka berkelahi dalam masjid? Gara-gara bulu. Elok kita tak ke masjid, kata dia. Oleh sebab itu mesti kita jaga. Bila sanggup ikut. Bila tak sanggup jangan ejek. Diam, lebih baik. Ini dah tak sanggup mengejek pula. Na'udzubillah. Dalam ceramah Ustaz Abdul Somad sebentar tadi disebut bukan mazhab, yaitu bertaklid pada satu daripada mazhab 4 ilmu fiqh. Kebelakangan ini ada penceramah melalui video dalam tulisan buku oleh ustaz-ustaz yang tertentu menyatakan tak perlu bertaklid kepada mazhab, tapi terus saja pada Al-Quran dan hadis. Bahwa kata mereka menyamakan kepada mereka yang bertaklid kepada mazhab disamakan seperti Saint manusia suci, holy man dari Nasrani, seperti Saint Paul,
kemudian Luke, John, Peter, hafaz juga dia, dan lain-lain. Saya dhaif, lemah ilmu, bahasa Arab kurang-kurang, hadis banyak tak hafaz, maka saya ikut Quran, ikut hadis, tapi mengikut pemahaman ulama. Dalilnya, fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu bila engkau tak tahu. Kereta rosak, bawa tempat orang betulkan kereta. Ekon rosak, bawa betulkan pada orang yang paham ekon. Agama dia rosak, dia nak betulkan sendiri. Iya kau hafaz hadis. Imam Syafi'i hafaz Quran 30 juzuk, hafaz hadis, paham usul fiqh. Maka kita mengikut ulama kerana Nabi menyuruh, Allah menyuruh, fas'alu ahla zikri, tanya ulama bila engkau tak faham, bila tak tahu. Kita ikut ulama kerana Nabi menyuruh, al ulama warasatul anbiya. Jadi sebenarnya orang-orang yang berkata tak usah ikut imam mazhab, terus saja ke Quran dan sunnah, sebenarnya mereka ikut mazhab juga, cuma dia malu-malu je. Mufti Saudi Arabia namanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, ingat baik-baik, Mufti Saudi Arabia namanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, atau popular dengan nama Bin Baz. Apa kata Bin Baz dalam majmu' fatwanya? Saya bermazhab Hambali. Bin Baz bermazhab Hambali. Jadi bila ada orang hari ini berkata saya terus saja ke Quran dan sunnah, oh awak imam mazhab kelima, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, awak yang kelima. Bila saya dalam tazkirah mengatakan saya tak ikut imam-imam mazhab, saya terus saja ke Quran dan sunnah, saya baca Quran, saya baca sunnah, saya keluarkan hukum, maka saya sedang membuat mazhab kelima, mazhab Somadi. Na'udzubillah. Apakah Ustaz Abdul Somad ahli kitab dulu di zaman Nabi Isa itu ada persamaan dengan akidah ajaran Nasrani yang sekarang ini? Ahli kitab itu dulu sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas datang Nabi Muhammad, mereka masuk Islam. Ka'bul Ahbar. Siapa lagi? Abdullah bin Salam. Siapa lagi? Maria Al-Qibtiyah. Siapa lagi? Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Maka mereka semuanya masuk Islam kerana dalam kitab sucinya dikatakan ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, akan datang Nabi sesudah aku, dia bernama Ahmad. Yang menyebut itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka manakala datang Nabi itu, mereka pun menengok, inilah dia. Abu Talib membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecil lagi, belum jadi Nabi, nak berniaga ke negeri Syam, tapi kerana panas terik, maka anak kecil tadi di bawah bernaung di samping atap tempel dia. Lepas itu keluarlah Bahira dari dalam. Bahira menengok budak kecil, dia tanya, ya rajul, lelaki, man hadha, siapa budak kecil ini? Kata Abu Talib, ibni, ini anak saya, ini anak saya. Kata Bahira, kalau memang betul kitab yang aku baca, anak ni bukan anak engkau, sebab ayah dia dah mati manakala dia dalam perut ibunya. Dari mana engkau tahu? Kata Abu Talib, dalam kitab kami disebutkan. Dari mana engkau tahu dia Nabi akhir zaman? Kerana aku melihat 3 tanda yang tak ada pada budak lain. Pertama, pokok kayu bersujud. Kedua, batu-batu bersimpuh. Ketiga, ada awan yang dari tadi menaungi dia. Bawa budak ni balik ke Makkah, jangan bawa ke negeri Syam, kerana di negeri Syam sudah banyak Yahudi yang akan membunuh dia, kerana mereka tak suka kepada dia. Mengapa mereka tak suka pada dia? Kerana dia anak cucu Ismail, sedangkan mereka menunggu anak cucu Alladzina atainahumul kitab. Ahli kitab
ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Falamma ja'ahum ma arafu, ketika sudah datang yang asli, yang original itu, kafaru bih, mereka kafir, ingkar kepada dia karena tak sama darahnya dengan mereka. Mereka ingin menunggu-nunggu anak keturunan Ishak, yang datang pula anak keturunan Ismail alaihi salam. Selalunya dalam tulisan dan ceramah di kursus atau tidak Allah mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka mengubah nasib kaum itu. Adakah arti ayat ini sebegitu Pak Ustaz? Ini bukan kursus, ini ayat Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Allah bagi kita telinga, Allah bagi kita mata, Allah bagi kita hati, Allah bagi kita kepala, Allah bagi kita kudrat, Allah bagi kita iradat. Pakailah untuk beramal, maka bangkitkan semangat, ekonomi maju, politik Islam, lalu kemudian kita jaga ukhuwah Islamiyah, bangga menjadi seorang muslim, anak-anak jauhkan daripada dadah, terubah ini semua dari jahiliyah kepada Islam, maka Allah akan bagikan pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jika tidak istighfar selepas sholat, tapi alhamdulillah selepas sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, dia tak ikut sunnah Nabi. Nabi SAW astagfirullah. Tapi apakah perbuatan dia mengatakan alhamdulillah itu haram? Tidak. Ini bukan masalah halal haram. Kaji kita malam ini bukan masalah halal haram, tapi mengikuti sunnah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah tidak, subhanallah tidak, istighfar pun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Tak masalah, sebab sholat dah selesai. Sholat itu kan dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Lepas salam habis. Lepas salam habis. Yang masalah itu sebelum salam dia bercakap, itu baru Allahu Akbar. Ya, sedang sembahyang ni. Itu baru tak boleh. Apa hukum sholat fardu mengikut imam sholat sunat? Maka jangan masbuk, maka ikut sembahyang dari awal, azan datang ke masjid. Tapi manakala kita mungkin lambat sebab jam, sampai ke masjid nampak ada orang tegak, kita tak tahu dia entah sembahyang apa, takkan kita tanya, awak sunat ke wajib? Dia sedang sembahyang, maka kita bagi tahu dia. Cara bagi tahu dia, tepuk bahu dia. Itu maknanya saya nak ikut awak, I follow you lah. Nah, kita pula bila ada orang tepuk bahu kita, kita kuatkanlah. Bila malam, kuatkan Fatihahnya, alhamdulillahirabbil alamin. Bila zuhur, kuatkan takbirnya, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Gitu. Walaupun kita tak semazhab dengan dia. Yang pula bila ada orang tepuk, kita cakap. Lepas salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Awak tak tahu ke? Saya tadi tahiyatul masjid tau. Saya tahiyatul masjid. Awak sembahyang zuhur. Menurut mazhab Syafi'i, salatnya sah. Mana dalil? Oh, ini orang sekarang kan macam tu. Mana dalil? Dalil pertama, Nabi salat dengan sahabat di masjid. Lepas salat dengan sahabat di masjid, Nabi balik ke rumah. Sahabat tadi duduk. Lepas itu datang orang kampung sahabat tadi. Kata orang kampung dia, kami belum sembahyang. Kalau gitu ayo kita sembahyang. Awaklah jadi imam, sebab awak dekat dengan Nabi. Dia sembahyang sekali lagi. Orang yang sudah sembahyang sekali,
Isya, dia sembahyang sekali lagi, maka sembahyang yang dia kedua itu adalah sunat. Sedangkan makmumnya wajib. Itulah dalil boleh imamnya sunat, makmumnya wajib menurut mazhab Syafi'i. Tapi Hanafi, Maliki, Hambali tak boleh. Hanafi, Hambali, Maliki mesti sama sejalan. Sedangkan mazhab Syafi'i boleh imamnya sunat, makmumnya wajib. Dalil kedua, Nabi jadi imam salat khauf saat perang. Nabi jadi imam salat khauf, salat zuhur pertama 2 rakaat. Pasukan barisan pertama, pasukan barisan kedua. Pasukan pertama sembahyang, pasukan barisan kedua memegang tombak senjata, mana tahu ada musuh datang. Selepas salam, pasukan kedua mundur ke belakang, pasukan yang awal maju ke depan. Nabi solat sekali lagi. Nabi solat yang pertama tadi wajib, Nabi solat yang kedua itu sunat. Itu dalil imamnya boleh sunat, makmumnya wajib menurut mazhab Syafi'i. Orang mazhab jika kita selepas sholat, lepas itu kita baca ayat Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan ila akhirih, boleh apa tak boleh? Selepas sholat maka kita boleh baca Quran. Ini baca Quran nih, boleh zikir, boleh apapun. Tapi kalau kita mau mengikut sunnah fi'liyah Nabi, selepas salat itu subhanallah, istighfar, la ilaha illallah syarikalah lahul mulku, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, subhanallah, Allahumma anta salam wa minka salam. Andai dia tak ikut, tidak menjadi haram atau makruh, tapi perbuatan itu sunnah. Lepas salat terus dia baca Yasin, maka perbuatan itu baik. 3. Orang yang mazhab Syafi'i mengikut mazhab Hanafi dalam masa salat di atas kendaraan. Orang bermazhab Syafi'i, kemudian dia ikut pula mazhab Hanafi dalam kes lain. Ini namanya talfik. Talfik dalam beza masalah boleh. Yang tak boleh talfik dia campur dalam satu ibadah, itu tak boleh. Fatihahnya mazhab Syafi'i, kunutnya pindah ke Hambali, tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, itu Syafi'i itu. Tapi lepas dia i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, kenapa tak baca kunut? Ini kan satu package. Bila dari awalnya Syafi'i, maka ujungnya tetap Syafi'i. Adapun wuduknya Hambali, salatnya Syafi'i, maka beza qadiyah boleh. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh dalam muqaddimah pembahasan masalah talfiq. Talfiq artinya campur mazhab. Tapi saya pribadi menganjurkan supaya kita dalam satu mazhab saja, supaya jangan terperosok ke dalam tatabbu' rukhas. Nak ambil mudah-mudahnya saja, nak ambil sedap-sedapnya saja. Masa ambil sembahyang, dia pakai mazhab Hanafi. Sebab mazhab Hanafi sentuh lelaki perempuan tak mahram tak batal. Awak tadi dia sentuh dia, kenapa awak sembahyang? Tak batal lah. Hanafi. Masa sembelih kurban, awak tak berkurban tahun ni. Kurban sunat muakkad. Tapi dalam Hanafi wajib. Saya pindah Syafi'i je lah. Ini tak betul. Nanti kita terperosok dalam tatabbu' rukhas, nak ambil senang-senangnya. Apa itu bank konvensional? Wajibkah orang muslim pilih perbankan Islam? Awak duduk kat Malaysia di Sabah, apa bank konvensional? Bank Islam, bank rakyat. Saya bagi tazkirah di bank rakyat di Kuala Lumpur, 5,000 kaki tangan. Ustaz Abdul Somad, ini dulu bank konvensional, bank rakyat. Saya masa masuk ke dalam tu, astagfirullah, sampai hati mereka jemput saya pada bank konvensional. Rupanya Ustaz Somad ini dulu bank konvensional, tapi kemudian mu'allaq jadi bank Islam. Bank rakyat berubah menjadi Islamic Bank, tapi dia tak bawa-bawa nama Islam. Tak ada sebut bank rakyat Islam, tak ada. Tapi yang tak Islam pun suka, kerana Islam membawa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
alamin. Kecuali kita duduk kat Europe atau tempat yang tak ada Islamic Bank, nampak kita Islamic Bank merata-rata. Esok pagi ambil semua duit, pindahkan dari konvensional, masukkan ke Islamic Bank. Kalau tidak kita akan terkena riba. Na'udzubillah. Bolehkah Ustaz jelaskan berkenaan Imam Mahdi? Imam Mahdi, bukan Imam Mahadi. Ini dia tulis Mahadi. Mahadi imam kawan saya masa sekolah dulu. Ada kawan saya namanya Mahadi. Imam Mahdi. Imam Mahdi akan datang pada akhir zaman. Tapi tak usah cari-cari Imam Mahdi itu kampung dia di mana, sekarang dah lahir apa belum. Asyik mencari itu sampai lupa sembahyang. Jadi dulu masa kami dengan Habib Omar bin Hafiz di Jakarta, datanglah seorang bertanya, Habib, apakah Imam Mahdi dah datang? Kampung dia di mana? Nama dia macam mana? Nasab dia macam mana? Kata Habib Omar bin Hafiz, kita tak disuruh mencari-cari dia, kita hanya suruh percaya bahawa dia ada berdasarkan hadis-hadis sahih, dan kita disuruh hanya supaya beramal, beribadah, dan kita istiqamah, dijauhkan daripada fitnah Dajjal. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi, hafaz 10 ayat awal dan ujung, kemudian pula sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid Dajjal. Andai nanti dia datang, Imam Mahdi datang, Dajjal, kita boleh membezakan kerana kita dapat hidayah. Sekarang orang tak boleh membezakan. Jangankan Imam Mahdi dengan Dajjal, jangankan Nabi Isa dengan Dajjal, wali Allah dengan bomoh aja banyak orang tak boleh bezakan sekarang. Bentuk dia macam wali Allah, rupanya wali setan. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, sesiapa sahaja yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat, hari Jumat, petang Jumat, siang Jumat, Allah lahu min nur, Allah bagi dia cahaya. Dengan cahaya itu dia boleh bezakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana yang benar, mana yang salah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami yang hak itu benar, beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila. Tunjukkan pada kami yang batil itu salah. Warzuqna ijtinabah. Berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Andai Imam Mahdi nanti datang, kita boleh bezakan dia. Sebab apa? Sebab amal kita ikhlas dan tidak makan riba, haram dan syubhat. Itu yang perlu. Bukan kita cari-cari Imam Mahdi dah lahir atau belum. Cari pula. Saya sedang cari Imam Mahdi ni Ustaz. Di mana? Google. Makin tak dapat. Benarkah kegemilangan umat di akhir zaman akan bermula di sebelah barat? Rasa timur, silap tulis. Ada satu yang belum dapat. Islam pernah jaya pada Arab, Bani Umayyah. Islam jaya pada Persia, Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu emak dia Persia, orang-orang Persia yang nikah dengan Arab. Islam pernah jaya pada Europe, Andalusia. Islam pernah jaya di India, Taj Mahal, peninggalan Islam. Islam pernah jaya di Turki 500 tahun, Konstantinopel. Ada satu yang belum pernah dapat. Siapa dia? Nusantara. Insya Allah Islam akan bangkit dari Nusantara. Makanya dulu ketika datang Fazlur Rahman ke IIU, International Islamic University, UIA, apa kata dia? Islam akan bangkit dari sini. Oleh sebab itu maka anak-anak kita mesti kita katakan, kita akan bangkit. Anak-anak kita katakan mereka yang akan membebaskan Palestina dari Israel, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Bukan maksud saya esok pagi semua pergi ke Israel, dah. Belajar baik-baik yang perubatan, dalami ilmu perubatan ini. Nanti selepas banyak duit, buat sekolah di Palestina. Pergi ke Palestina memberikan ubat-ubat. Itu yang penting. Itu yang mesti kita persenjatai. Bukan senjata dengan menembak membunuh. Kata Ismail Raji Al-Faruqi, Profesor Ismail Raji Al-Faruqi, orang Palestin, tapi kemudian berdebat dengan perempuan Yahudi. Yahudi itu masuk Islam, nikah, dua-duanya dibunuh oleh agen Mossad dari Yahudi. Mati Ismail Raji Al-Faruqi. Kata dia Islam akan bangkit bukan dengan peperangan,
tapi dengan ilmu pengetahuan. Maka mesti dijumpakan antara saintifik dengan Islam. Maka kata dia mesti didirikan universiti Islam. Akhirnya tawaran itu diterima oleh Malaysia dan Pakistan. Maka di Islamabad dibuat satu Islamic University, Islam University Islamabad, dan satu lagi di Gombak. Itu idea daripada Ismail Raji Al-Faruqi. Kita akan bangkit di akhir zaman adalah dengan ilmu pengetahuan. Saya ingin tanya tentang shaf dalam sholat. Apakah sah sholat jika shaf terlalu berjarak? Kerana ada satu tempat ya saya sewaktu tarawih shaf perempuannya semuanya satu orang satu sajadah. Oh, satu sajadah bukan untuk satu orang. Bila kita sholat di masjid, satu sajadah, satu tika sembahyang, satu tika sembahyang. Banyak orang silap, lalu satu tika sembahyang tu untuk dia saja. Bila ada orang lain pijak, awak dah lalu sempadan lah. Nah, jadi dalam solat itu qadamun bi qadamin, mangkibun bi mangkibin. Bahu jumpa dengan bahu, mangkibun bi mangkibin, bahu dengan bahu. Qadamun bi qadamin, kaki dengan kaki. Bahu dengan bahu tak masalah, sebab ada kain. Nah, bahu saya jumpa dengan bahu tuan tak masalah, sebab ada kain. Nanti yang muncul ada masalah sikit, kaki jumpa dengan kaki. Awak rasa geli lah gitu dia. Maka bila sekali kita rapat dia agak gesel sikit, usah apa lagi. Nanti asyik nak urus kaki je lah. Jerk sikit. Jangan sampai jauh betul. Sampai satu tika sembahyang satu orang, satu tak betul. Rapatkan. Maka imam tak boleh angkat takbiratul ihram sebelum dia tengok. Tengok dia pandang ke belakang. Sawus sufuf, luruskan shaf. Istawu a'tadilu, lurus dan rapat. Saddul furaj, saddul halal, tutup celah, jangan sampai ada. Setelah dia tengok lurus, rapat. Itu kenapa tak isi? Shaf dua, maju ke depan. Jangan sampai ada kosong. Terus baru takbiratul ihram. Tapi tak perlu pula dia tengok sampai satu-satu je. Dulu ada pelajar macam itu, bila dia jadi imam, dia tengok satu-satu. Rupanya ada satu yang tak sabar, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Kena kudeta. Oleh sebab itu maka ini syarat. Dua hadis tentang shaf ini. Yang pertama, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Satu lagi, fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Pertama, tak sempurna salat kalau tidak shaf rapat dan lurus. Yang kedua, min iqamati salat, tak tegak salat. Salat itu terlaksana tapi tak tegak menurut tuntunan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita disuruh menegakkan salat, aqimis salat, tegakkan salat. Oleh sebab itu maka luruskan shaf, buat pelatihan imam, buat supaya imam, khatib, alim ulama, supaya tapi insyaallah di negeri kita ada MUIS, ada mufti, ada jawatan agama Islam, ada sekolah-sekolah agama, maka tidak diragukan lagi ini akan kita jaga tentang masalah shaf ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah tazkirah kita pada malam yang berbahagia ini. Lebih kurang 90 menit kita bersama, mudah-mudahan bernilai amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majlis mari kita sama berdoa mengharapkan rahmat dan ridha Allah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi